Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Sains tahun 4 bersama Cikgu Amy. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk tenaga. Okey, panduan kita pada hari ini ialah 7.1.4 menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian. 7.1.5 mengiklak tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk, menjelaskan pemerhatian tentang sumber. Okey, mari kita ulang kaji bentuk tenaga. Okay, sebelum ni kita belajar sumber tenaga. Daripada sumber-sumber tenaga tersebut akan menghasilkan tenaga. Jadi kita ada tenaga suria, haba, cahaya, bunyi, elektrik, kimia, kinetik, tenaga keupayaan dan juga tenaga kimia. Okey, mari kita lihat tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okey, semua yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Okay, kamu tahu ke bahawa tenaga ni dia tak boleh kita cipta. Macam contoh nak buat tenaga elektrik lah. Nak buat tenaga nak buat tenaga kimia lah. Dia tak boleh. Dia tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Tenaga ni dia boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Mari kita lihat situasi yang menunjukkan tenaga tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan tetapi boleh diubah. Okey, bila kita mengisi minyak kenderaan, okey, kalau minyak tu habis, maksudnya masa kita isi minyak, kita akan ada tenaga kimia, kemudian menghasilkan tenaga kinetik, bunyi, cahaya, haba daripada tenaga kimia yang asalnya sumbernya ialah petroleum. Okey. Jadi bahan api fosil kan. Jadi daripada tenaga bahan api fosil tu jadi tenaga kimia, membolehkan kenderaan bergerak. Kalau kenderaan tu dah berhenti, maksudnya tenaga yang terhasil daripada bahan api fosil tu telah berubah kepada bentuk-bentuk yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Maksudnya habis gunalah. Okey, motosikal itu tiba-tiba berhenti bergerak kerana semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk tenaga yang lain. Okey, maksudnya tenaga kimia jadi tenaga kinetik, kemudian jadi tenaga haba dan bunyi. Tenaga kimia datangnya daripada petrol. Tenaga kimia datang daripada petrol, iaitu daripada bahan api fosil, kemudian berubah menjadi tenaga kinetik apabila motor itu bergerak. Okey, bila berlakunya tenaga kinetik akan tenaga tersebut berubah kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Jadi kat sini kita tahu tenaga tak boleh dicipta atau dimusnahkan, dia akan berubah bentuk. Okey, tenaga boleh berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk tenaga yang lain. Okay, mari kita lihat macam mana nak mengenal pasti perubahan bentuk tenaga. Okay, perubahan bentuk tenaga. Tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bila kita nak tulis, simbol anak panah digunakan untuk memberi makna berubah kepada. Maksudnya kepada tenaga kimia, kepada tenaga kinetik kita guna anak panah. Tapi kalau pada masa yang sama ada dua tenaga, kita guna simbol tambah yang bermaksud dan. Maksudnya contohnya lilin. Tenaga kimia berubah kepada tenaga cahaya dan haba. Jadi tenaga kimia, anak panah, tenaga cahaya tambah tenaga haba. Okay, bila kita nak menulis tu, kita kena pilih yang mana muncul dahulu. Contohnya api, yang muncul dulu cahaya. Kemudian kita berasa haba. Jadi kita akan tulis cahaya tambah haba. Okay, kalau contoh radio, bunyi ada cahaya ni, bunyi tambah tenaga cahaya. Okay, kamu kena fikirkan apa tenaga yang ada pada benda tersebut. Okay. Okay, contohnya semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan yang dimakan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia daripada makanan menjadi tenaga kinetik. Tenaga kinetik digunakan dalam pergerakan kaki dan basikal. Okay, tenaga kinetik ialah tenaga yang wujud pada objek yang
bergerak. Okey, semasa menghidupkan televisyen, tenaga elektrik yang digunakan berubah kepada tenaga cahaya dan bunyi. Jadi bila kita tekan je, nampak lampu dulu baru keluar bunyi kan. Jadi tenaga elektrik, anak panah, tenaga cahaya tambah tenaga bunyi. Jadi dia tak buat tenaga bunyi tambah tenaga cahaya. Kita guna tenaga cahaya dulu, tambah tenaga bunyi. Okey, bila menyalakan api, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Jadi tenaga kimia, anak panah, tenaga haba tambah tenaga cahaya. Okey. Okey, contoh seterusnya, semasa terjun dari papan terjun, bila berada di atas, kita ada tenaga keupayaan. Okey, kemudian bila terjun dia ada tenaga kinetik. Bila masuk dalam tu ada tenaga bunyi. Jadi tenaga keupayaan, anak panah, tenaga kinetik. Lepas tu anak panah, tenaga bunyi. Kita tak guna tenaga kinetik tambah tenaga bunyi sebab masa dia bergerak terjun tu dia tak berbunyi. Bila dah jatuh baru ada bunyi. Okey, jadi contoh seterusnya menyalakan lampu suluh. Tenaga kimia dalam bateri berubah menjadi tenaga elektrik dalam litar elektrik. Litar dalam lampu suluh, kemudian berubah kepada tenaga haba, kemudian berubah kepada tenaga tenaga haba dan tenaga cahaya. Maksud bila ada cahaya akan ada haba. Okey, kemudian ketika menggunakan kalkulator suria. Kalkulator suria maksudnya menggunakan tenaga suria. Jadi tenaga suria daripada matahari berubah menjadi tenaga elektrik. Dan kemudiannya tenaga elektrik berubah menjadi tenaga cahaya. Jadi kat sini kita guna anak panah. Tak ada tambah sebab dia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, ketika kenderaan bergerak. Okey, kenderaan bergerak menggunakan bahan api fosil. Jadi bahan api fosil ada tenaga kimia. Okey, tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Ini kita lihat dari segi pergerakan kereta. Kamu kena ingat tenaga kinetik ialah tenaga objek yang bergerak. Okey, semasa fotosintesis iaitu proses tumbuhan membuat makanan sendiri, tumbuhan menggunakan tenaga cahaya daripada matahari. Tenaga cahaya ni akan berubah menjadi tenaga kimia yang tersimpan sebagai kanji. Okey, mari kita lihat apakah tenaga yang terlibat ketika bermain papan luncur. Okey, bila berada di atas, okey, ready nak turun tu, itu ada tenaga keupayaan. Bila turun je, bergerak je, itu tenaga kinetik. Jadi tenaga keupayaan, anak panah, tenaga kinetik. Okey, kamu boleh lakukan uji kaji ni di rumah. Okey, jadi kesimpulannya, tenaga tak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi tenaga boleh berubah bentuk. Contohnya, semasa mengayuh basikal, tenaga kimia berubah menjadi tenaga kinetik. Jadi kita tulis tenaga kimia, anak panah, tenaga kinetik. Jadi kamu kena fikirkan mula-mula sekali apa sumber tenaga dia. Jadi sumber tenaga tu contoh bateri, dia akan menghasilkan tenaga kimia. Okey, kalau benda tu menggunakan elektrik, tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Tapi kalau kamu menggunakan radio yang cucuk dekat plug, itu terus tenaga elektrik, anak panah, tenaga bunyi dan cahaya. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.